Kita memang nakkan bukan sekadar perang tu terhenti, perang tu berhenti, ceasefire now, bukan. Kita nakkan Palestin tu bebas. Ada usaha untuk membangkitkan kembali kempen belilah barangan buatan Malaysia ni. Saya rasa mungkin orang tak tahu. Jadi kita kena mula berfikir dan memandang keperluan untuk menjadi pengeluar dan bukan hanya pengguna sahaja. Dah pernah satu kempen boykot besar-besaran. Kan? Tapi dia senyap dia kan. Jadi bila dia short live ni tak ada siapa yang berani untuk tap that market tadi tu. Sebab dia ingat nanti dah habis boykot habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan hari ini fikir-fikirkan bersama dengan Muhammad Jurash bin Abdul Rani, AJK Pusat, Persatuan Pendidik Sumber Asli Pertanian dan Alam Sekitar, dan juga pensyarah di Universiti Malaysia Perlis. Terima kasih kerana datang bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Kita nak cerita pasal boykot hari ini, Cik Jurash, yang mana seiring dengan kempen Taufan Al-Aqsa ni, dah 80 hari atau lebih 80 hari dah, daripada 7 Oktober itu, yang mana siri pertempuran di antara tentera Zionis dan Hamas di Gaza yang belum mencapai penyudahnya, yang mana tekanan demi tekanan dilakukan oleh pihak Zionis, rejim Zionis yang menyasarkan masyarakat awam. Puluhan ribu atau korban, lebih teruk daripada Nakbah, dan akhirnya mendorong masyarakat, bukan setakat kerajaan ataupun bukan sekadar isu ahli politik, termasuk masyarakat sedunia bangkit dan cuba untuk memberi tekanan dengan salah satu caranya ialah dengan boykot yang kita nampak di seluruh dunia lah, bukan Malaysia aja. Kan? Dan saya tengok boykot ni dia dah sampai tahap orang dah memang bengang. Dia bukan setakat tak beli barang. Dekat Melbourne misalnya, Starbucks ni dah kena simbah cat, kan? Poster penuh, kan? Orang berpiket depan kedai Starbucks tu sendiri. Maknanya kemarahan masyarakat dunia ni secara amnya tidak dapat dibendung lagi. Cumanya hari ni kita nak cuba faham kenapa kena boykot ni. So kita go back to the basics, why kita perlu boykot. Okay, terima kasih banyak atas jemputan dan terima kasih banyak atas peluang untuk kita berkongsi dan bercakap tentang topik yang sebenarnya dia emosional, tapi didasari dengan rational thinking dan berdasarkan fakta sepatutnya. Jadi kita cakap tentang boykot. Pertama sekali, kenapa kita kena boykot adalah sebab ini satu benda yang semua orang boleh buat. Sebab kita berbelanja setiap hari, sebab kita akan membeli dan kita akan menggunakan kemampuan membeli kita tu untuk menyokong perniagaan-perniagaan yang sepatutnya selari dengan pendirian kita. Jadi secara asasnya kenapa kita kena boykot, sebab boykot dalam konteks Palestin ni kita boleh katakan kita lakukan sebab kita faham isu Palestin yang dah berlangsung selama 75 tahun, penindasan dan tekanan daripada Israel kepada Palestin, yang kita dapat lihat bukan hanya pada bermula daripada 7 Oktober lagi, tapi kita dah lihat lebih lama lagi, daripada 1948 kan. Dan sebenarnya boykot ni pun dah dipersetujui oleh Liga Arab. Ada 7 negara Liga Arab dia bersetuju pada 1945. Oh, dah lama. Dah lama. Ini cerita lama. Dah lama. Semuanya. Maknanya dulu dia pernah setujulah. Dah pernah setuju untuk kita takkan, maknanya persetujuan dia adalah untuk takkan menyokong, membeli dan memberikan apa-apa kekuatan ekonomi kepada Israel. Tapi persetujuan tu kita nampak secara jelas sekarang ni dah terlalu berbeza lah sebaliknya. Sekarang ni memang instead dia yang memberi sokongan dan dukungan dalam pelbagai bentuk kepada Israel. Betul. So kita ada banyak boykot. Secara asasnya kita ada 3 elemen boykot. Kalau kita tengok dalam BDS movement, boycott, divestment. BDS ni apa? Boycott, divestment boycott, and sanctions. Divestment and sanction. Kita boycott. Kita galakkan untuk tak melabur, dan kita
beri tekanan dari segi sekatan-sekatan kepada syarikat perniagaan ataupun produk, sama ada dia Israel ataupun pro-Israel. Yang tu BDS. Tapi boykot dari konsepnya memang kita benda yang kita mungkin mudah nak buat. Tapi apa kesan yang kita nak sebenarnya daripada boykot ni? Apa objektif? Secara kita nak apa? Kalau ikut asal kita mungkin satu, dia kalau kita kata secara pergerakan, kalau kita sebagai satu movement, boykot ni kita nakkan, kalau dalam tahap sekarang kita memang nakkan bukan sekadar perang tu terhenti. Perang tu berhenti. Ceasefire now. Bukan. Kita nakkan Palestin tu bebas. Okey, itu jauh lah. Itu jauh. Jangka masa jauh kita so first step kalau kita boykot ni kesan the first impact ialah kurang duit yang masuk ke dalam sumber kepada Israel lah atau Zionis. Khususnya kalau dia ada menyumbang kepada pertubuhan yang Zionis lah. Yang tu yang kita sebenarnya memang kalau kita tengok dan kita boleh rujuk sebenarnya bdsmovement.net, dia memang nyatakan secara teratur dan terancang lah sebenarnya. Dan kita bukan sekadar berdasarkan sentimen. Tapi saya rasa tak salah untuk saya katakan bahawa apa sekalipun, walaupun perang sekalipun, perang memerlukan duit. Betul. Maknanya negara yang ekonomi dia tak kuat, dia takkan mampu perang. Betul. Jadi kalau kita berusaha sedaya upaya untuk menyekat ekonomi dia ataupun sumber ekonomi dia ataupun bantuan kepadanya, maka secara tak langsung perang tu akan terhenti lah. Dan memang terbukti pun, macam kalau kita ambil apartheid di Afrika. Okey. Kan? Dalam konteks yang berbeza. Dalam konteks yang berbeza. Dan kenapa kalau ayat yang memang banyak digunakan, kenapa perang apartheid, dasar apartheid di Afrika terhenti? Sebab dia dah terlalu mahal untuk ditanggung. Okey, perang tu sendiri terlalu mahal. Dia tak larat nak perang. Dia tak larat nak perang. Dan mahal ni dia ada dua konteks. Satu memang kos meningkat, satu lagi kemampuan untuk menanggung kos tu maksudnya menurun. Kalau maknanya dia boleh dua cara untuk menyebabkan perang tu jadi terlalu mahal untuk ditanggung. Satu, bila kos untuk berperang tu meningkat, harga peluru mahal, harga mahal, senjata, kos kan? Untuk nak hire kereta kebal apa semua mahal. Kedua, memang tak cukup duit pun nak beli peluru baru. Jadi memang tu ada antara sekatan yang kita boleh buat. Maknanya sekatan satu, dari segi pengguna kita mampu buat dari segi boykot. Dan mungkin kita dalam konteks boykot ekonomi. Baik, yang tadi kita yang Cik Jurai sebut kan, boykot, divestment and sanction. Jadi divestment and sanction ni macam mana pula? Kalau macam divestment dan sanction ni, kita ambil contoh divestment. Divestment ni bila apa galakan, kalau kita boleh bagi tekanan kepada contoh bank-bank kita. Kalau kita ada perasan, ada bank-bank kita yang melabur dalam mana-mana syarikat yang memang pro kepada Israel, ataupun kalau kita ada, sebenarnya kalau kita ambil contoh paling mudah lah divestment ni, disebabkan kempen BDS, ada beberapa syarikat unicorn dan syarikat-syarikat yang berpotensi tak dapat dana pelaburan daripada beberapa figure seperti George Soros dan Bill Gates contohnya. Dan antara lain divestment, maknanya George Soros dan Bill Gates tak mahu melabur di syarikat tersebut yang membuka cawangan ataupun operasi perniagaan dekat Israel. Okey, sebenarnya atas dasar yang benda pelaburan tu tidak menguntungkan mereka lah. Dan dalam konteks negara kita, baru-baru ni ada satu bank pelaburan yang menasihati para pelabur untuk mengeluarkan pelaburan mereka ataupun menjual saham mereka yang dimiliki, saham yang mereka miliki dalam Berjaya Food. Sebab Berjaya Food memiliki Starbucks disebabkan unjuran decline dalam sale tu pada masa akan datang. So sebenarnya berkesan lah dari sudut tu lah. Maknanya kesan boykot ni ada, walaupun tadi itu dalam keadaan polisi, ada separuh
kalau kita sanction contohnya lah yang macam baru ni kerajaan menyekat kapal-kapal daripada Zim kan untuk masuk ke Malaysia, itu dah duduk di polisi kerajaan. Maknanya boykot dia tak semestinya pada orang yang membeli barang macam kita ni lah. Betul. Kan, kita dia boleh escalate atau naikkan lagi pada dan dia sebenarnya satu benda yang bagus. Kalau kita dapat gerakkan sekali antara polisi kerajaan dan juga sentimen pengguna. Pengguna dan rakyat kebanyakan nampak kita perlu pro kepada Israel dengan apa yang berlaku sekarang ni, kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Kita kena pro kepada Palestin. Palestin lah, maknanya against mana-mana syarikat yang pro Israel, entity yang pro Israel. Betul. Dan bila kerajaan pun on the same page, sebenarnya tu satu dia sangat harmoni lah maknanya. Kita dan secara keseluruhan Malaysia dan rakyat Malaysia sepatutnya kena pro kepada Palestin. Dasar kerajaan lebih memberi impact dari sudut scale dia. Kerajaan tutup kapal, impact dia jutaan, bilion kan. Kemudian kalau orang tak beli je, saya tak beli, mungkin impact dia mungkin satu secawan kopi RM15 je. Contohnya lah. Tapi balik pada konsep boykot ni lah. Boykot ni kita tidak membeli. Konsep basicnya dalam ekonomi ni, tidak ada demand, tidak ada supply, satu bisnes tu akan tutup. Betul. Kan? Maknanya orang tak ada demand, supply pun akan kurang, dan bila supply kurang dia pun tak boleh nak menjaga. Concern saya adalah ada pihak-pihak yang mencetuskan ataupun membangkitkan isu macam mana peluang pekerjaan bagi company-company yang gulung tikar ni. Kalau ada ke yang gulung tikar? Setakat ni kalau kita tengok sebenarnya tak ada lagi syarikat yang gulung tikar disebabkan kempen boykot. Dan kalau kita kata contohlah apa yang berlaku dengan penurunan jualan kepada beberapa jenama yang diboykot, penurunan dan galakkan jual saham contoh ni kan. Dan tu bukan jaminan kepada, sebab kita kena faham setiap orang dia akan yang memboykot ni dia masih perlukan benda yang diboykot tersebut. Jadi apa yang kita perlu fokus adalah kepada alternatif. Kalau kita tak beli jenama A, kita akan cari alternatif sebab keperluan untuk menggunakan tu tetap ada. Contoh antara yang diboykot, yang digalakkan boykot adalah jenama komputer HP, Hewlett Packard. Jadi kalau kita tak beli yang tu, kita ada banyak lagi jenama lain yang kita boleh beli. Yang tu kita boleh buat lah. Dan kalau kita tak beli, katakanlah contoh kita tak beli kopi Starbucks, kita akan beli daripada perniagaan kopi yang ada di sekeliling. So alternatif akan ada. Demand tu dia akan trigger new alternatif. Tapi saya rasa itulah macam mana kita sebagai rakyat Malaysia ni, dalam konteks Malaysia je lah, yang negara lain kita cerita lain lah kan. Tapi dengan Malaysia, peluang yang ada disebabkan oleh sentimen boykot ni yang terlalu kuat kepada mana-mana syarikat-syarikat biasanya yang memberi sumbangan pada desa ini, syarikat besar lah kan, franchisor yang besar kan, yang mana dia boleh survive as a group tanpa untuk satu tempoh masa yang agak lama lah sebelum dia gulung tikar tu. Tapi saya rasa yang kena tengok sebenarnya ialah macam mana kita ataupun usahawan tempatan ni tap the local market dan ambil peluang di atas change of demand ataupun change of buying power ni ataupun buying preference ni, shift of buying preference ni kepada brand yang lain. Dan masuk untuk memberikan alternatif. Dan tambahan juga, kalau kita tengok sekarang ni, kita kena galakkan juga kempen-kempen macam contoh kita kembalikan dan perkasakan kempen belian barang buatan Malaysia. Dan menarik untuk kita ulas juga situ. Kempen belilah barangan buatan Malaysia ni bermula daripada tahun 1998. Yang itu lamanya. Dan saya rasa bila kita cerita pasal isu boykot ni, sebenarnya kempen ni memang orang kata harmoni. Memang kena. Sepatutnya dia bersama. Betul. Boykot produk luar ataupun boykot produk luar boleh macam tu, ataupun kita boleh swap dengan kata belilah barangan buatan Malaysia sebagai alternatif kepada produk-produk yang ada dari luar tu. Cuma yalah, orang akan argue Cik Juraj semua benda ada alternatif ke? Ada benda yang mungkin tak boleh nak ada alternatif, produk Malaysia tak ada. Jadi kalau untuk
sebenarnya memang ada produk yang memang tak ada alternatif. Dan untuk yang tak ada alternatif, maknanya kita kena ada juga satu change of mindset lah kot. Sebab kita dah terbiasa dengan budaya consumption, budaya pengguna. Jadi kita kena mula berfikir dan memandang keperluan untuk menjadi dan menghasilkan alternatif untuk mampu sustain produk dan keluarkan menjadi pengeluar dan bukan hanya pengguna sahaja. Jadi benda tu pun dia memerlukan kerjasama bukan sekadar peniaga ataupun usahawan, tapi dia perlukan pengguna pun ada keinginan untuk menyokong produk-produk tempatan. Jadi kita boleh ada, kita kalau produk bukan produk tempatan, kita kurang bagi prioriti, kita prioritize produk tempatan. Baik, sebenarnya kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia ni dah beberapa kali orang kata dia dimulakan 98, lepas tu dia slow sikit, lepas tu 2010 dia naik balik. Dan sekarang ni sebenarnya pada tahun ni ada kan, dan ada berita dia yang disiarkan boleh saya ambil daripada Harian Metro lah ni, yang mana baru ni tahun ni, saya rasa dalam bulan September ni ada lagi kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia. Puluhan syarikat yang ada mini carnival, jelajah mini carnival barangan Malaysia daripada Sabah ke di Kota Kinabalu, di utara, di Johor Bahru, di Sarawak. Maknanya ada usaha untuk membangkitkan kembali kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia ni. Saya rasa mungkin orang tak tahu, mungkin masalah publicity. Dan tak salah untuk saya katakan, adakah macam mana kerajaan sepatutnya bantu dan tap this opportunity untuk empower ataupun menguatkan lagi ekonomi negara? Pertama dengan usahawan tu sendiri, kita ada dua sebenarnya. Satu government, kerajaan, kedua usahawan. Sebab kalau kita tengok dalam kempen boykot sekarang ni, tak banyak usahawan dan syarikat-syarikat yang ambil pendekatan untuk menyatakan secara terbuka bahawa mereka menyokong Israel. Mereka menyokong Palestin. Kan? Jadi sokongan yang, kalau dia kata sokongan, contoh belian sempena Palestin, dalam Minggu Palestin contoh dia, ataupun kempen dan kempen sumbangan sebahagian diberikan kepada Palestin. Jadi benda ni sebenarnya boleh menyokong dan menjaga, kalau kita kata concern yang kata tadi, kalau kita tak boleh beli macam mana nak cari, tak ada alternatif. Kalau hilang company ni tutup, macam mana dengan pekerja-pekerja? Sebab satu, macam tadi kita kata, tak ada pekerja yang akan hilang pekerjaan disebabkan tak ada company yang tutup. Mungkin akan ada macam store ataupun cawangan lah. Tapi dari segi company tutup secara keseluruhan itu, kebanyakannya memang kita boleh kata unlikely lah. Saya rasa insentif yes, saya nak sebut yang boleh diberi oleh kerajaan. Insentif macam contoh galakan selain daripada kempen Beli Barangan Buatan Malaysia tu, dia mungkin kita tak akan cakap secara direct. Maknanya kerajaan Malaysia menyokong boykot, kita mungkin tak cakap direct, tapi kita boleh gunakan kempen dan peluang yang ada ni untuk galakkan belian barangan buatan Malaysia, untuk galakkan usahawan-usahawan hasilkan produk alternatif yang setanding dengan produk yang diboykot tersebut. Sebab antara isu dia adalah yang mungkin orang highlight, yang mana sebenarnya bila kita cakap pasal kualiti ni, dia agak subjektif. Betul. Kita tak boleh nak kata, sebab kadang-kadang dia kata benda tu berkualiti sebab dia prefer benda tu. Tapi hakikatnya kita ada alternatif. Tapi itulah saya nampak isu ni, kualiti ni dia akan berkadar langsung dengan dia punya ongoing research. Dan bila dia nak menambah baik kualiti yang ada, dia perlukan dana. Betul. Bila dia memerlukan dana ni, dia kena melabur lebih untuk kualiti tu. Tapi pelabur tidak akan mampu untuk letakkan duit yang banyak untuk research produk yang bagus seandainya dia tidak ada jaminan keyakinan return. Exactly. Jadi sebenarnya mungkin mungkin apa pandangan Cik Jurash kan, macam untuk memastikan kempen boykot ni dia tak short lived. Sebab sebenarnya boykot ni, kalau ikut saya lah, saya ingat saya ni 2003 kan, 2002 dulu dah pernah satu kempen boykot besar-besaran. Betul. Kan, tapi dia senyap balik kan. Jadi bila dia short lived ni, tak ada siapa yang berani untuk tap that market tadi tu. Sebab dia ingat nanti dah habis boykot habis. Betul. Dia yalah habis boykot, lepas tu nanti akan ada image pula yang dia macam dia ni pernah sokong. Contoh dia lah. Betul. Dalam kalangan masyarakat majmuk negara kita ni, dan dia akan backfire balik. Backfire kat dia balik lah.
Jadi saya tak dapat rasa, tak dapat tidak sebenarnya yang ada power untuk bagi support kepada industri-industri yang baru nak naik sebabkan oleh boykot ni kerajaan. Betul. Kan? Dan untuk kalau pastikan kita dia tak short live, maknanya naikkan, ambil peluang ni untuk naikkan industri-industri yang baru nak masuk market ni, kemudian kekalkan dia dalam market tu dengan polisi-polisi. Macam tadilah kempen belilah barang buatan Malaysia, ataupun tax punya pengecualian yang memudahkan mereka untuk sustain business pada jangka masa yang panjang. Sebab kalau kita kata contoh dalam konteks divestment, bila divestment tu dia mungkin tak dapat invest dekat sesebuah syarikat tu kan. Jadi mungkin kita boleh bangunkan beberapa unicorn company dalam negara, sama ada barang yang boleh menggantikan barang yang diboykot. Tapi sentimen dia bukan hanya berdasarkan kepada nak menggantikan barang yang boykot, tapi untuk menjadikan satu perniagaan yang lebih superior mungkin. Betul. Jadi saya rasa kita kena ubah mindset boykot ni. Betul, dia bermula dengan menyokong Palestin ataupun membebaskan Palestin sebagai semangat itu, dan menjatuhkan ekonomi Israel Zionis yang macam kita sebut awal tadi. Cuma pada saya ia adalah satu peluang yang besar juga, yang mana kita boleh bangunkan ekonomi tempatan juga, dan membuat meneroka satu market yang baru, mengubah preference ataupun masyarakat kan? Yang akhirnya akan menguntungkan balik negara kita. Sebab kalau kita tengok kan, kalau katakanlah kita tak menggunakan produk penjagaan diri yang dikeluarkan oleh beberapa nama yang besar kan, company luar. Kita ambil contoh Unilever, kita ambil contoh P&G. Ni syarikat-syarikat besar. Tapi penghasilan sabun tempatan pun sebenarnya kompetitif. Dan kualiti kan. Dari segi kualiti mampu sebenarnya. Cuma kita kena perkasakan, dan macam kita dan memang yang ni peranan kerajaan dengan institusi-institusi pembangunan keusahawanan contoh dia. Dan kita boleh perkasakan juga dengan bantuan daripada, sebab kita ada, sebagai contoh kita ada beberapa institusi research yang boleh bantu untuk buat produk R&D kan. R&D. Jadi kalau dapat ditalakan ke arah tu juga, maknanya macam kita bukan sekadar kita boykot, kita tahu kualiti dan kita ke arah tu bangunkan produk setanding dengan kualiti yang diboykot, dan dalam masa yang sama juga kita mula mengeksport keluar. Tidak mustahil lah kalau kita nak kata benda ni macam betul ke kita nak bersaing kan. Tapi kita ambil contoh China kan, dulu bukan pelopor utama dalam barang-barang berkualiti, tapi akhirnya sekarang ni setelah dia orang kata istilah dia reverse engineering, ambil kemudian explore, kemudian buat baru, buat brand di sini, sekarang dia kompetitif. Betul. Dan dia boleh bersaing dari sudut kualiti pun, dan juga dengan harga yang memang lebih ada kali tu lebih berpatutan, value for money dibanding produk-produk yang daripada barat. Betul. Jadi saya rasa tidak mustahil, cuma ialah siapa yang berani ataupun adakah kerajaan berani untuk take this challenge kan. Dan pada saya dia termasuk juga elemen yang kita nak cerita ni ialah semangat patriotism. Mungkin kurang mekar lagi daripada kalangan rakyat Malaysia mungkin. Kalau dalam pasaran ni, pemasaran kita panggil, kalau dalam kajian pemasaran kita panggil ethnocentrism. Dia punya rasa patriotik dia, rasa bangga dia menggunakan barangan tempatan. Tapi yang ni, elemen ni kita agak mencabar, sebab kita masih boleh lihat kalau kita tengok dalam komen-komen di internet atau di kalangan netizen sendiri, dia terpecah. Ada yang memang menyokong, dia tak kira dia sama ada dia Muslim ataupun tak, memang ada yang menyokong, dan ada juga yang tak menyokong. Jadi elemen patriotism dan rasa semangat kekitaan ni yang tak zalim kepada siapa-siapa, memerlukan kita supaya kita bersedia untuk membuka peluang kepada diri kita sebagai pengguna untuk mencuba dan menyokong barangan tempatan. Sebab kadang-kadang kita ada satu prejudice, mungkin kita ada prejudice kepada barangan tempatan, macam ni lah kalau barang Malaysia, produk keluaran kita ni macam ni lah, kan. Jadi benda tu sendiri shift cara berfikir kita sebagai pengguna tu, sebab yang tu yang akan menyebabkan kita mampu memberi keyakinan kepada para usahawan yang nak hasilkan produk.
Dan of course memang ada usahawan yang memang dia sekadar nak ambil peluang je sekarang ni. Dia nampak peluang, boleh tap ni, dia buat kan. Tapi semua short live lah. Dia short live lah. Dia smart. Jadi kalau dia semata-mata menggunakan peluang pasal boykot ni sahaja, sebenarnya habis boykot habis. Kan? Tetapi itulah sebenarnya boykot ni perlu dilihat sebagai peluang untuk jangka masa panjang. Kan? Untuk mengubah again preference masyarakat, mengubah pilihan dan mengubah semangat patriotism juga. Sebab kita sebenarnya tak payah pergi jauh, negara kita jiran kita Thailand. Orang Thailand sini kau nak beli mesti beli barang dia. Produk yang walaupun company luar tapi dibuat made in Thailand, dibuat dia utamakan. Dia utamakan. Sebab macam mana sekalipun jenama mana pun dia dibuat di Thailand, maka dia akan benefit juga industri yang pekerja kilang di negara dia sendiri. Betul. Sebab dan tu akan buka peluang pekerjaan sebenarnya. Jadi kalau tak mustahil juga dan tak melampau kalau kita katakan sebenarnya boykot ni bukan menghilangkan peluang pekerjaan tapi peluang menambah peluang pekerjaan. Saya rasa sebenarnya isu boykot ni kena dilihat dengan lebih konteks yang lebih besar. Membantu Palestin matlamat utama, tetapi ada lagi manfaat-manfaat lain yang kita kena terokai. Saya rasa itu sebenarnya mindset boykot yang kita kena ada. Dia bukan sekadar sentimen, bukan sekadar nak semangat-semangat je kan. Tetapi sebenarnya dia adalah peluang ekonomi yang sangat besar sekiranya kita memahami dan sekiranya kita fikirkan dengan baik. Saya rasa terima kasih. Terima kasih. Cik Jurash atas perbincangan yang saya rasa padat dan ringkas, dan saya rasa insya-Allah semoga penonton dapat manfaat. Kita jumpa lagi pada siri akan datang. Sama-sama. Terima kasih.